Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum. Kembali bersama kami untuk tahun ini sebenarnya bersama saya Putra Azam untuk Borak Tengah Lapar. Dan untuk makluman juga untuk Borak Tengah Lapar ini kita akan bersiaran setiap hari bermula pukul 4.30 petang hingga pukul 5 petang. Dan untuk hari ini kita akan bersama dengan pakar motivasi kita yang tak asing lagi lah, yang juga turut bersama kita pada musim yang lalu. Bersama dengan berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Berapa musim Ini musim yang kedua, bang. Oh, Ah. Allah Lagi sekali saya nak pula salam dengan Ustaz. Kali ini saya pula bersama dengan Ustaz. Dan juga ni Abang Long kawasan kita ni, yang merupakan legenda lawak kita dari kumpulan senario. Legenda lawak sebelah ni. Abang Wahid kita. Juga bersama kita untuk Borak Tengah Lapar. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton kami di Borak Tengah Lapar ni. Terima kasih kepada pihak KLFM bagi peluang pada saya untuk kali ni. Orang kata kali ni saya takkan ambil tak akan lepaskan peluang ni. Satu, bersama dengan orang cukup hebat. Betul. Kita di satu cahayanya hebat bersama kita ni. Kita kongsi kumpul ilmu bersama kan. Betul. Kita ada peluang ni bang. Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, macam biasa Ustaz, apa perasaan Ustaz bila ni kami ajak bersembang tengah lapar ni Ustaz? Ustaz, cerita Kuala Lumpur. Senyumanmu di pagi ini sungguh bererti rasanya. Alhamdulillah. Sebab borak tengah lapar ni, kita bukan borak saja-saja. Kalau perbuatan tu sia-sia di bulan Ramadan ni, sia-sialah. Tetapi bercakap banyak di bulan Ramadan ni diharuskan kalau percakapan itu bagus. Diharuskan memberi manfaat. Digalakkan lagi. Walaupun bila kita bercakap, kita asyik telan air liur. Tak apa, tak batal. Tak boleh. Boleh telan air liur tak batal selagi mana air liur tu tak keluar. Dia yang bila batal tu air liur tu dah meleleh jatuh ke bawah, dia tarik ke atas balik. Yang tu yang lalu. Dia macam tu. Selagi mana bercakap telan air liur itu biasa. Maknanya saya selalu buat kes telan air liur balik tu. Sebab tu ya. Sebab tu ada orang faham bila telan air liur tu batal, dia asyik ludah saja. Jadi dia faham bulan Ramadan ni bulan meludah. Betul. Tak mungkin dia takut bila telan air liur banyak kan dia sendawa. Dah orang kata dia makan belakang. Baiklah, apa pun untuk Borak Tengah Lapar ni, setiap hari kita ada topik yang ingin dibincangkan. InsyaAllah relevan dengan keadaan kita ni. Dan untuk yang pertama ni, Abang Wahid, kita minta Abang Wahid untuk bacakan email yang telah pun dikirim oleh pendengar kita ni. Saya bacakan email yang datang dari Iman Batu Pahat. Orang Batu Pahat, Ustaz. Saya dah kunci alam jam 4 pagi untuk bersahur. Tapi bila azan berbunyi, baru saya terjaga. Dan akibatnya, saya tak bersahur. Adakah ni salah alam atau salah saya? Hashtag bersahur, hashtag salah siapa, hashtag borak tengah lapar. Kalau jam tu rosak, alarm tu rosak, iyalah bolehlah katakan jam tu salah. Tapi kalau jam tu dah bunyi, engkau bangun pegempuk jam tu, diam tu jam tu, takkan salah jam, salah alarm, salah kita juga. Tetapi walaupun kita tak bangun sahur, itu bukan bermakna kita tak boleh puasa. Kenapa tak puasa hari ni? Saya tak sahur. Sahur bukannya syarat wajib berpuasa. Sahur itu ialah sunat di dalam berpuasa. Kena bersahur. Kalau kata tak sedar ke tak bersahur, tetap boleh puasa juga. Saya ingatkan kalau kita tak sahur, contoh puasa kita tu markah dia 100. Tapi disebabkan kita tak bersahur, kita ni markah tinggal 75 ke 70. Kesempurnaan puasa bila kita sertai dengan bersahur. Dituntut walaupun hanya dengan sebiji buah kurma saja. Makanlah. Kerana sahur itu membezakan antara puasa orang ini dengan puasa orang yang tak beriman. Jadi itu topiknya sahur kita untuk hari ini. Jadi Ustaz, Ustaz mungkin Ustaz boleh kongsi antara hikmahnya mengapa kita perlu bangun untuk bersahur ni Ustaz. Allah sebut wal mustaghfirina bil ashar, dan mohonlah ampun pada waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yang Allah Ta'ala offer untuk siapa yang nak minta ampun, bangun. Bangun sembahyang ke, bangun makan ke, bangun baca Quran ke, bangun. Yang keduanya supaya membezakan antara puasa orang yang munafik dengan tak munafik, orang Islam dan yang tidak Islam ialah bersahur. Dan pada sahur itu ada barakah.
Sebab tu bila orang bersahur, siangnya besok kuat, tenaga sihat. Yang keempatnya, selepas bersahur, dia terus ke masjid untuk sembahyang. Dia takkan lepas solat subuh Ya, berjemaah itu di masjid. kepentingan bersahur. Silap besar, lepas sahur, udah tidur. Silap besar, lebuh. Lebuh. Pukul 8 mau bangun. Oloh. Dia jadi meroloh kata orang Perak. Tolong Ustaz. Dan waktu sahur ni bukannya waktu panjang, Wahid. Ya. Ada orang sahur pukul 2 pagi. Itu bukan sahur, itu mentega darah nama dia. Sahur ni waktu yang pendek je, sekira-kira 50 ayat sebelum masuk subuh. Itu tempoh waktu dia. Kalau Wahid baca Quran, satu ayat berapa minit? 50 ayat? Mungkin 10 minit je, 20 minit je. Bukan maknanya kita bangun siap-siap bang, kita sahur siap pukul 3. Kita tak payah sahur dah, nanti kita tidur terus. Itu bukan sahur. Itu makan malam ke, siapa ke apa ke. Siapa lah tu, betul. Rasa kalau makan awal pun sampai 2-3 pagi kita makan, tak cover. Dia tak cover kita punya kenyang tu nak sampai ke petang. Dia terlapar juga. Dia lapar juga. Macam kita pun lapar juga ni bang. Jadi kita berehat seketika. Ya. Kita telan alio dulu. Kita kembali selepas ini. InsyaAllah dalam Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar kembali bersama kami bertiga waktu ini. Kita masih berbicara mengenai sahur ni. Ustaz, kita nak tanya lagi ni Ustaz. Kalau tak sahur ni Ustaz, apa ruginya untuk mereka yang tak bersahur ni Ustaz? Sebab ada orang cakap, kalau tak sahur pun boleh puasa. Benda sunat je. Maknanya kita akan dapat kerugian. Rugi maksudnya tak dapat pahala. Nombor satu, tak dapat pahala, tak dapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu sahur adalah waktu yang jangan terus kita bangun sahur. Kalau kita bangun awal sikit, kita semayang, kita buat tahajud, buat semayang taubat dan sebagainya. Barulah kita masak ataupun kita bersahur. Kerugian pada kita ialah bangun semata-mata untuk bersahur. Tapi kita tak sertai dengan benda-benda yang lain. Salah satunya ialah berdoa, meminta ampun. Dan tidak diikuti selepas itu seperti yang saya katakan tadi, langsung tak sembahyang subuh. Ini bukan, dia sunat dia buat, wajib dia tinggal. Ini kerugian dengan sebab Tapi kalau bersahur. Ustaz cakap tadi doa kan, doa sahur tu pun doa. Kalau fikirkan balik, memang puasa ni memang bulan doa. Ya. Allah Ta'ala macam seksakan kita tak bagi makan tengah hari. Tapi pagi, sahur, sebelum sahur tu kita doa. Lepas tu kan masa nak buka kan, Ya, doa betul. lagi. Ya. 2 tempat. Yang mustajab. Dua tempat yang Iaitu mustajab. sahur dan waktu sebelum berbuka. Satu sebelum berbuka. Tapi Ustaz, cerita pasal bersahur kan. Sahur punya pasal, tiba-tiba tertidur pula. Time puasa tu tertidur sepanjang hari. Kalau tidur itu menyelamatkan dia daripada buat dosa. Okey. Alhamdulillah tidurnya itu bermanfaat pada dia. Tapi kalau asyik tidur je walaupun tak ada sebab tidur, itu rugi juga. Amalan tak buat, benda ni tak buat, dia tak merasai nikmat berpuasa. Ada orang yang tidur lepas sahur. Dia bangun tidur pukul 2, dia sembahyang zuhur. Kemudian tidur balik sampai pukul 6.30 petang baru sembahyang asar. 7 lebih baru bangun. Ya Allah. Tapi masalahnya tu, dia salahkan pasal benda ni jadi kat saya. Tu saya tanya. Sebab salahkan sahur lah. Salahkan sahur ni pasal lah. Sebab tu alam tak bunyi masa sahur. Dia set masa berbuka. Itu masalahnya. Salahnya. Kemudian dia salahkan pula puasa tau. Dia kata memang dah nak kiamat dah sekarang. Langsung tak rasa puasa. Nak rasa apa kau tidur pada sahur sampai ke maghrib. Maka dia tak merasai hikmah puasa tu sendiri. Ini sembang dah terasa lah. Kena pula duduk dalam aircon ni. Kita rehat sekejap untuk nak sedut. Sedut tak boleh. Telan Elio. Sedut tak boleh. Telan Elio. Sambil kita dengar lagu. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Kembali bersama dengan Borak Tengah Lapar. Ada Abang Wahid, ada Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan saya sendiri Putra Azam untuk waktu ini. Dan kita masih lagi berbicara mengenai sahur ni. Diorang patut kena sharekan cerita kita ni. Program Borak Tengah Lapar ni untuk kita sama-sama cari ilmu. Betul. Takkan nak duduk saya tunggu waktu asar apa semua duduk kosong Yelah. gitu je. Kan ada juga tambah ilmu agama di bulan Ramadan ni bang. Macam Ustaz cakap tadi, sahur pun berdoa, apatah lagi tengah-tengah pun bukan kata time nak buka je doa. Ya, Tengah puasa tu. Sepanjang berpuasa. Sepanjang puasa. Banyakkan berdoa.
banyakkan baca Quran. Tapi Ustaz, saya nak tanya, Ustaz biasa kalau doa bulan puasa, Ustaz ambil kesempatan doa apa, Ustaz? Biarlah rahsia. Saya tak. Biarlah rahsia lagi je. Baik Ustaz, kita kembali Okey, untuk sambung balik cerita kita, borak tengah apa? sahur ni Ustaz. Bukan semula bagi tahu. Biasa macam saya Ustaz pagi-pagi Ustaz Ya. tak nak makan tu. Biasa tak nak selera tak apa nak ada. Ya. Jadi kita fikir nak makan apa lah sahur ni. Dia macam Ustaz ni, apa yang Ustaz sarankan untuk kita Ya, makan kalau waktu kita tak ada bersahur? selera nak makan sahur, sumbat je. Sumbat. Cakap dekat tangan tu, amboi, besar tu tak nak makan tu, ngap je. Oh. Sebab ada orang, tak selera lah, tak lalu lah, tak mau nak tidur lah mama, boom. Cuba sumbat, ajar diri untuk ambil. Ini adalah sunnah. Yang kedua, kita kena tengok, bila kita nak bersahur, kita kena tengok kepada diet kita. Sebab macam ada orang yang penyakit dia diabetik misalnya. Dia tanya kepada doktor, apa makanan yang sesuai untuk dia. Ya, ada pun orang yang GERD misalnya, orang gastrik pun ada. Sebab tu kita ada dietitian kita, kalau boleh dapatkan daripada dietitian kita. Yang ketiganya sudah pasti makanan yang Rasulullah makan. Buah kurma dan seumpamanya. Maka ambillah sebagai satu barakah. Buah kurma adalah buah yang paling bagus untuk menggantikan tenaga yang hilang sepanjang bulan Ramadan ini. Ini kelebihan buah kurma. Apa Ustaz? Kalau Ustaz saran, kalau busuk-busuk berapa biji nak makan, Ustaz? Saya selalu ambil, kalau saya lah, Ya. saya kalau ambil buah ajwa tu, saya selalu ambil ganjil. Sama ada 3 ataupun 7 biji. Tapi kita tengok Ustaz punya saiz pun tahu dah. Ustaz memang antara orang yang diet jaga baiknya. Sampai esok saya paksa juga makan kurma 3 biji. Cakap dengan dia tu, besar tu. Tapi betul kena fikir balik kan. Kalau bukan bulan puasa, kita mesti kata nak makan tengah malam lah apa semua kan. Ya. Bila time sahur ni bulan puasa, susah pula kita nak makan. Pasal mungkin kita terganggu oleh tidur ke apa kan. Tapi cerita pasal tidur pula Ustaz. Ya. Dia melibatkan satu benda ni memang cukup viral. Kisah azan yang pertama iaitu imsak. Macam mana tu? Kadang-kadang sanggup diorang tak makan sebab dia takut pahala dia berkurang sebab azan pertama tu macam dah bermula dah. Ya. Benda Baik, ni imsak ni kalau dalam Malaysia 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Bermula puasa bila? Bermula puasa ialah bermulanya subuh, masuk subuh. azan subuh. Bukannya bermulanya puasa ia waktu imsak. Jadi setengah orang dia faham, waktu imsak tu, stop, dah imsak. Ya. Letak balik. Jadi boleh makan lagi selagi mana belum masuk subuh. Ya. Ingat tu, selagi mana belum subuh. Belum selagi mana bang subuh. Azan subuh. Sebab kadang-kadang azan subuh tu Bilal lambat datang. Kunci tertinggal ke apa ke. Betul. 6.30, 6.40. Tak azan-azan subuh lagi. Suami isteri duk makan sahur. Lama pula sahur hari ni ya, kata dia. Rezeki kita bedah makan bedah, kata dia. Padahal dah batal lah puasa dia. Sebab dah terlajak waktu dia. Jadi imsak ni dia macam lampu traffic light. Traffic light lah. Lampu traffic light pula. Hijau, kuning, merah. Yang boleh makan hijau. Lampu kuning tu boleh jalan lagi tapi kena berhati-hati. Lampu merah stop. Tak boleh makan dah. Jadi imsak tu maknanya itulah lampu kuning tu. Maknanya berhati-hati. Kenapa kita buat imsak? Supaya kalau boleh pada waktu itu kita dah stop, nak pergi bilik air, nak mencuci, nak bergusugi dan sebagainya. Dan kita takut kita terlajak. Sebab itu kita wujudkan imsak berhati-hati. Itu benda tu penting. Tapi ni soalan ni lagi ni. Okey, apa tu, Ustaz bang? cerita tadi imsak saya dah faham. Bermakna azan aja dia kira berhati-hatilah. Dia antara azan kedua, Azan yang pertama. Azan pertama ke azan yang as-salatu khairum minan naum. Ya. Tapi ni saya nak tanya pula. Kita boleh berhenti makan pula masa azannya la ilaha illallah. Sudah. Ataupun masa as-salatu khairum minan naum, atau masa bila? Ataupun masa Azan Allahu yang kedua. Akbar. Yang kedua lah. Azan kedua. Allahu Ataupun Akbar lah. masa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makna tu dah subuh tu. Habis yang masuk dalam masa Allah Akbar tu dah ada makan. Makan. Selagi tak habis la ilaha illallah, selagi tu boleh makan. Jangan. Jangan bila Allahu Akbar, belum habis azan, boleh makan lagi. Allahu Akbar itu penentuan kepada masuknya waktu. Ya. Cuma kita kena ingat, penentuan masuknya waktu sembahyang ialah bukan pada azan semata-mata. Dia bergantung, bukan tunjuk jam. Dia bergantung kepada jam, waktu kan.
bulan puasa jangan buruk sangka tahu, Saya tahu Ustaz bayar 4 kali jam tu. Jadi maknanya dia lihat kepada waktu. Jadi bila dia masuk katakan 6.20 misalnya masuk 6 suku misalnya masuk subuh, habislah. Jangan kata selagi mana tak habis azan yang pertama, selagi tu kita boleh makan. Betul lah. Benda itu saya tanya pasal benda ni berlaku. Saya tak cerita orang lain lah, kat kita sendiri lah. Sebab apa kita rasa sampai apa Allahu Akbar, la ilaha illallah, makna baru kira rupanya bermula je Allahu Akbar. Supaya kita berbuka. Ha. Kalau Wahid buka puasa bila? Dah tentu. Allahu Akbar, makan dah. Ada tak pada tunggu? Baru makan. Bak puasa, bak buka puasa, Allahu Akbar dah. Tapi bagi Ustaz, saya punya teknik lain sikit Ustaz. Ya. Saya tahu Bilal akan azan, Ya. Bilal akan buka dulu. Kan Bilal akan buka dulu baru dia azan kan. Tak tahu saya. Jadi saya akan buka bila saya dengar mic tu bergoyang aje. Kan kita kan mic kadang Bilal test mic kan. Masa tu saya dah makan. Tak boleh ke? Tak boleh kan? Tak boleh ke? Tengok jam. Tengok Tengok jam. jam. Jangan buat. Tapi yang selalu saya jumpa, Bilal azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dia makan. Oh, ya, Yang tu je tersedok biji kurma. Okey. Baiklah, jadi itu topik kita untuk hari ini. Ya. Sahur ni sikit Ustaz, mungkin Ustaz boleh simpulkan untuk topik kita sahur. Ya, jadi yang pertama sekali waktu sahur ialah waktu yang barakah. Yang kedua, bermulanya berpuasa ialah apabila masuknya waktu subuh. Imsak bukan waktu untuk permulaan berpuasa. Imsak adalah waktu untuk berhati-hati. Sebelum kita terlajak nanti batal puasa kita, maka sebaik-baiknya waktu imsak kita dah stop, kita dah bersihkan diri kita dah clearkan semua. Tetapi boleh makan lagi dalam waktu imsak. Bangun sahur walaupun sekadar makan hanya sebiji buah kurma sahaja kerana padanya ada keberkatan. Yang kelima, waktu sahur adalah waktu yang digalakkan kita berdoa kerana diampunkan dosa pada waktu sahur bagi orang yang minta ampunkan dosanya. Dan yang keenam, kalau boleh bangunlah awal sikit untuk kita bangun buat tahajud bersama dengan keluarga kita. Selepas itu barulah kita bersahur. Alhamdulillah. Ustaz. Jelas. 6 saya nak 7 Ustaz. Ya. Nak ganjil juga. Saya tak makan kurma. Saya nak 7. Yang ketujuh Ustaz, ada berapa kali Allah sebut dalam Al-Quran tentang sahur? Banyak. Dalam juzuk 30 ada sebut. Dalam juzuk yang pertama ada sebut tentang perkataan wahum yastaghfirun wa bil ashar wahum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka meminta ampun. Kemudian dalam ayat yang lain wal mustaghfirin bil ashar, dan orang yang minta ampun pada waktu sahur. Jadi maknanya waktu sahur tu waktu yang banyak disebut oleh Allah dalam Quran selain pada waktu wal asr tadi. Makna betul lah tajuk kita pembuka untuk borak Tengah lapar ni. Memang tepat dengan tajuk sahur dia Sahur tu. kita. Allah Ta'ala pun Baik. banyak kali sebut tentang sahur. Betul. Baik, Alhamdulillah. Jadi apa pun terima kasih Ustaz Kazim untuk hari ini. InsyaAllah kita akan kembali untuk esok. Pasti menerusi Borak Tengah Lapar bersama kami pukul 4.30 petang. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.